Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk bab 2 bagi KSSM Matematik tingkatan 5 yang bertajuk matriks. Bagi tajuk matriks ini awak belum belajar mana-mana tajuk sebelum ini dan ini ialah yang pertama kali awak belajar matriks. Jadi kita terus ke bahagian yang pertama di mana saya jangkakan pada bab ini kita akan ada 11 bahagian. Okey, pada bahagian yang pertama ini kita nak mewakilkan maklumat situasi sebenar dalam bentuk matriks. Buku teks muka surat 36. Jadi kita tengok di sini pengertian matriks. Matriks ialah nombor-nombor yang disusun dalam baris dan lajur untuk membentuk satu tata susun segi empat tepat atau segi empat sama. Okey, dalam buku teks awak, buku surat 36 diberi situasi seorang pekedai yang menjual kipas angin. Jadi, dia ada jenis kipas angin berdiri, kipas angin siling dan kipas dinding. Dan metod jualannya ada di kedai dan juga secara dalam talian online. Okey, jadi ini adalah maklumat-maklumat yang di mana kipas-kipas ini terjual. Di mana kita boleh wakilkan maklumat ini dalam bentuk matriks. Ini kita boleh wakilkan dalam bentuk matriks di mana disusun dalam baris dan lajur. Okey, bahagian melintang ini kita panggil baris, bahagian menegak ini kita panggil lajur. Okey, next. Matriks lazimnya diwakili dengan huruf besar dan ditulis dalam kurungan berpetak square bracket ataupun bracket yang macam ini. Tetapi pada tingkatan 5 ini kita fokuskan penggunaan square bracket bagi matriks. Tak salah guna bracket yang melengkung ini. Tetapi kita fokuskan penggunaan penulisan matriks menggunakan square bracket. Kalau awak jumpa mana-mana buat research, awak jumpa matriks bentuk bracket macam ini, dia tak salah. Tetapi untuk tingkatan 5 ini kita fokuskan penggunaan square bracket ini. Dan bracket melengkung ini kita fokuskan kepada operasi di mana operasi kita nak asingkan negatif sesuatu unsur dalam matriks itu. Okey, next kita pergi terus kepada contoh yang pertama, buku teks muka surat 37. Wakilkan maklumat berikut dalam bentuk matriks. Jadual di bawah menunjukkan keperluan kalori harian bagi perempuan mengikut kategori. Okey, kanak-kanak perempuan memerlukan kalori sebanyak 1,700. Remaja perempuan 2,100. Dewasa 2,000 dan warga emas 1,800. Jadi keperluan kalori ini bergantung kepada usia. Bergantung kepada usia. Jadi kita nak wakilkan maklumat ini dalam bentuk matriks. Okey, jadi kita boleh selesaikan dia dengan macam ini. Kita salin balik 1,007, 2,100, 2,000, 1,008 dalam bentuk melintang macam ini. Selain itu, kita juga boleh buat secara menegak dalam bentuk lajur macam ini. 1,007, 2,100, 2,000 dan 1,800. Okey, di mana kita seelok-eloknya kita tak tukar position dia. Kita tak tukar position dia kerana apabila kita melibatkan maklumat-maklumat yang banyak, kita akan confuse. Kita akan confuse. Jadi lebih baik kita ikut sahaja urutan jadual ini. 1,007, 2,100, 2,000, 1,800. Okey, kita kira baris dia. Bagi matriks ini dia ada satu baris. Dia ada satu baris. Dan kita panggil ini matriks baris sebab dia ada satu baris sahaja. Matriks yang ada satu baris sahaja kita panggil dia matriks baris. Dan seterusnya untuk matriks ini dia ada satu lajur. Dia ada satu lajur dan kita panggil ini matriks lajur kerana dia ada satu lajur sahaja. Okey, matriks baris yang ada satu baris sahaja, matriks lajur yang ada satu lajur sahaja. Okey, next kita terus kepada soalan B. Jadual di bawah menunjukkan pungutan pingat oleh kontingen Malaysia untuk 3 acara dalam Tamasya Sukan C ke-29.
Jadi ini emas, perak, gangsa bagi 3 acara terjun, pencak silat dan olahraga. Dan ini bilangan emas, perak dan gangsa yang diperoleh. Jadi kita wakilkan ini bentuk matrik, wakilkan maklumat ini kepada bentuk matriks, dan kita boleh terus salin ini ikut saja macam ini dan buat square bracket macam ini. Okey, jadi kita ikut saja 13, 10, 8, 5, 2, 8, 1, 4, 9 ikut saja, tak ada masalah. Ataupun kita nak buat flat sikit secara melintang, 13, 10, 8 ni kita buat melintang, 5, 2, 8 ini kita buat melintang, 1, 4, 9 ini kita buat melintang. Tapi confuse sikit lah. Saya sarankan ikut saja bentuk jadual yang diberikan ini. Di mana yang ini, baris ini mewakili acara, dan yang menegak ini, lajur, mewakili jenis pingat, emas, perak, gangsa. Tetapi kalau kita buat macam ini, baris ini mewakili jenis pingat, tapi yang lajur ini mewakili acara. Jadi dah confuse dah dengan jadual. Jadi better follow saja bentuk macam ini. Next, kita kira baris dan lajur bagi matriks ini. Dia ada 3 baris dan 3 lajur. Jadi kita panggil matriks yang mempunyai baris dan lajur yang sama ini ialah matriks segi 4 sama. Ingat, segi 4 sama dia ada sisi yang sama panjang. Jadi sama juga untuk matriks. Kalau dia ada baris dan lajur yang sama, kita panggil dia matriks segi 4 sama. Matriks segi 4 sama iaitu matriks yang mempunyai baris dan lajur yang sama bilangannya. Next, C. Dalam ujian 1, Samad mendapat 76 markah untuk BM, 82 untuk Maths dan 72 untuk sejarah. Itu Samad. Hamid 80 BM, 88 Maths dan 70 sejarah. Jadi kita wakilkan dalam bentuk matriks, kita boleh wakilkan 76, 82, 72. Ini 76, 82, 72 untuk Samad. 80, 88, 70, 80, 88, 70 untuk Hamid. Dan kita tak boleh tukar ni 80, 70, 88. Tapi yang ini tak tukar. 82, 72. Tak boleh macam itu sebab dia punya kategori dah berbeza. Jadi ikut saja apa dia beritahu. Kalau BM 76 dengan 80 ya. 76, 80. Sama saja level dia. Okay, Maths 82 dengan 88. 82, 88. Tetapi kalau kita tukar 70 tadi dah maklumat salah. Itu maksud dia. Kena level saja maklumat dia itu. Satu level. Okey, dan bahasa sejarah 72 dan 70. 72, 70. Selain itu kita boleh buat secara macam ini. 76, 82, 72, 80, 88, 70. Next, kita kira bilangan baris dan bilangan lajur. Bilangan baris dan bilangan lajur bagi kedua-dua matriks ini. Okay, yang ini ada 3 baris, 2 lajur. Yang ini ada 2 baris, 3 lajur. Dan kita panggil matriks-matriks yang tidak mempunyai bilangan baris dan lajur yang sama, kita panggil dia matriks segi 4 tepat. Matriks segi 4 tepat. Di mana bilangan baris dan bilangan lajur yang berbeza. Sama macam segi 4 tepat di mana panjang dan lebar dia tidak sama. Okey, saya rasa itu saja untuk bahagian ini. Kita dah mengenal jenis matriks baris, matriks lajur, matriks segi 4 sama, matriks segi 4 tepat, dan kita belajar bagaimana kita nak mewakilkan maklumat yang diberikan dalam bentuk matriks. Okey. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, like dan share kepada rakan-rakan yang lain jika video saya bermanfaat, dan ready untuk bahagian kedua next video di sini. Okey, sekian dulu daripada saya. Bye-bye.